Kita lihat di sini dalam pengajian kitab kita disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahawa selawat ke atas Nabi SAW itu adalah wajib. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, selepas daripada bacaan tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk dapat kita menyambung pengajian kuliah maghrib kita pada malam ini untuk sambungan berkenaan dengan tajuk yang berikutnya, berkenaan dengan selawat ke atas Nabi SAW selepas daripada bacaan tasyahud. Baik. Kita lihat di sini dalam pengajian kitab kita disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ketahuilah bahawa selawat ke atas Nabi SAW itu adalah wajib. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, selepas daripada bacaan tasyahud akhir. Jika dia meninggalkannya dengan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak sah salatnya. Dan tidaklah wajib berselawat ke atas al tu maknanya keluarga Nabi SAW. Padanya menurut mazhab yang sahih, yang masyhur, namun ia tetap dianjurkan. Baik, dalam bab ini adalah bab yang menyentuh berkenaan dengan berselawat ke atas Nabi SAW itu di dalam salat. Ini perkara asaslah. Kita semua maklum bahawasanya berselawat ke atas Nabi SAW ini hukumnya rukun qauli atau juga disebut sebagai wajib lah. Namun dia hanya wajib pada tasyahud akhir. Dia tidak menjadi wajib pada tasyahud awal. Cuma pada tasyahud awal, menurut dalam mazhab Syafi'i, dia jatuh kepada hukum sunat ab'ad. Sunnatul ab'ad. Dia sama macam hukum orang yang duduk tasyahud awal, membaca tasyahud awal dan berselawat ke atas Nabi SAW pada tasyahud awal itu adalah sunat ab'ad. Maknanya kalau sesiapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sah salatnya. Namun hendaklah ia menggantikan apa yang tertinggal itu dengan sujud sahwi. Itu bagi hukum tasyahud awal lah. Adapun pada tasyahud akhir tidak ada khilaf di kalangan ulama mazahib yang empat. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawasanya wajib berselawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir.
Ya, kalau terlupa nak berselawat, tiba-tiba dia mengelamun ke contohnya, dia terkhayal sekejap ke, terawang-awangan fikiran dia, imam bagi salam, dia pun ikut bagi salam. Lepas tu baru dia sedar, dia tak baca tadi selawat. Dia hanya baca tasyahud, kemudian fikiran dia merewang, dia tengok imam bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas tu dia baru teringat, dia tak selawat lagi. Maka pada ketika itu, apa hukum status dia? Ini ulama bincang. Kalau tempoh keadaan itu masih singkat, maknanya tak lama, dia punya mualah, jarak itu tidak jauh, dia boleh cepat-cepat membacakan selawat. Walaupun dia dah beri salam, dia wajib mendatangkan rukun itu balik dengan segera. Baca balik selawat sampai selesai, kemudian dia boleh melakukan sujud sahwi. Kenapa kena buat sujud sahwi? Kerana dia telah mengubah struktur atau mengubah tata cara semayang dengan tanpa sengaja. Jadi dia kena buat sujud sahwi. Kerana sepatutnya selawat tu sebelum bagi salam. Dia pergi buat lepas bagi salam kerana terlupa. Jadi dia gantikan balik selawat itu, kemudian dia bagi salam, dan dia kena melakukan sujud sahwi. Tapi kalau dia lepas bagi salam, duduk kejap, istighfar apa semua, lepas sembahyang, baru teringat, tadi tak baca. Jadi kalau tempohnya itu sudah pun lama dan telah terpisahnya ia dengan tempoh jarak, sama ada dengan ucapan kalimah selain daripada zikir, daripada ucapan-ucapan kalam manusiawi atau kalam duniawi, maka dia kena ulang balik sembahyang dia. Ini kena ulang balik solat dia. Ya, baik. Tetapi bagi tasyahud akhir ni memang sepakatlah. Bacaan tasyahud akhir, selawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir, ia adalah wajib. Dia adalah rukun, sebahagian daripada syarat kesempurnaan dan penerimaan salat. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah. Sepanjang tuan-tuan semayang, pernah tak tuan-tuan terfikir, kenapa di dalam semayang ni Allah mensyariatkan kepada kita selawat kepada Nabi SAW? Padahal semayang ni, saya duduk semayang, saya terfikir, kenapa dalam semayang ni Allah suruh kita selawat kat Nabi? Padahal selawat kat Nabi SAW ni luas semayang pun boleh. Kenapa perlu dibawa selawat itu di dalam semayang? Sepanjang tuan-tuan semayang, tuan-tuan pernah fikir macam tu? Ke tuan-tuan semayang je? Kena fikir juga lah. Bukan salah kita fikir tu. Ustaz, jangan fikir Ustaz, nanti kang berdosa pula. Apa yang berdosanya? Kita fikir tu, kita nak tahu hikmah dia. Sebab bila tuan-tuan semayang ni adalah satu ibadah, tata cara, kaifiat kita menyembah Allah. Solat ni kita menyembah Allah. Jadi apa hubungan dalam kita menyembah Allah? Kita kena selawat kat Nabi SAW. Kerana masa tuan-tuan semayang, tuan-tuan bukan sembah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan sembah Allah. Tapi apa rasionalnya, apa hikmahnya? Perlu untuk Allah mewajibkan kepada setiap mereka yang menyembahnya untuk selawat. Saya sampai terfikir pun tuan-tuan, orang zaman Nabi dulu, orang semayang dulu, ada tak selawat kat Nabi Muhammad SAW? Tak ada. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Idris, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Harun, tak ada lagi selawat kepada Nabi SAW masa itu. Dan tidak juga mereka dalam semayang selawat ke atas Nabi mereka. Kerana mereka diucapkan perkataan alaihi salam kepada Nabi mereka tu luar semayang. Sebab tu bila Nabi SAW ajar sahabat salat,
Nabi perintahkan mereka berselawat kepada Nabi SAW di dalam solat. Di dalam solat. Kenapa tuan-tuan? Dalam banyak-banyak pensyariatan solat, Nabi dan Rasul yang satu-satunya terima solat ni menghadap Allah, Nabi Muhammad SAW. Nabi lain pun semayang. Dalam syariat mereka ada semayang. Tapi mereka tak terima semayang tu jumpa Allah. Tak. Allah kata kat Nabi Musa AS, wa aqimis salata li dhikri. Dirikan semayang wahai Musa untuk ingat aku. Tapi Nabi Musa tak jumpa Allah. Sebab tu nama Nabi Musa tak disebut dalam semayang. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Tapi bila Allah nak syariatkan salat 5 waktu kepada baginda Nabi SAW dan umatnya, Allah jemput datang. Datang menghadap aku, wahai Muhammad. Nabi SAW diangkat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Berhadapan dengan Allah, bercakap dengan Allah. Allah bagi salam kat Nabi SAW. Nabi jawab balik, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salim. Macam kita duk baca dalam bacaan tasyahud tu. Jadi Allah nak muliakan Nabi SAW, maka Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi SAW dalam setiap salat kita. Pertama, kerana nak menunjukkan pengiktirafan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kedudukan Rasul, ketua Sayyid, ketua kepada semua Nabi dan Rasul. Dan pengiktirafan tidak ada lagi salat yang Allah akan angkat dan terima kecuali salat yang ada sebut selawat kat Nabi. Maknanya kalau ahli kitab, Yahudi, Nasara yang masih semayang ikut syariat Nabi mereka, tak selawat kat Nabi dalam semayang, Allah tolak. Walaupun ikhlas. Walaupun ikhlas. Walaupun ikut syariat Nabi mereka dan tak ubah sedikit pun syariat itu, pun Tuhan tolak. Pertama, nak tunjuk kedudukan Nabi itu. Dua, nak katakan syariat Nabi Muhammad SAW saja yang Allah terima. Yang lain tak boleh. Dimansuhkan. Yang ketiga, kerana Allah nak mengangkat nama Nabi Muhammad SAW pada sebutan lidah umatnya. Sebab Allah dah janji dah dengan Nabi SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Sebab tu syariat Nabi-Nabi dulu kalau nak semayang tak ada azan. Mana ada azan? Syariat Nabi Muhammad SAW nak semayang kena ada azan. Dan dalam azan tu Allah masukkan nama Nabi Muhammad SAW. Dan dalam semayang pun Allah masukkan lagi nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Allah nak mengangkat nama Nabi Muhammad SAW sebagai sebutan di lidah umat-umatnya. Sebab itulah, kalaulah kadang-kadang saya terfikir, seandainya Allah tak mewajibkan kita selawat kepada Nabi SAW di dalam salat dan sembahyang kita, agak-agak dalam satu hari berapa kali kita selawat? Sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan sembahyang, dalam setiap solat tu 2 kali kita selawat tu. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Kita ada 5 kali sembahyang dalam sehari. Kecuali subuh lah. Subuh tu sekali je lah. So maknanya kalau kita ambil subuh sekali, yang lain semua 2 kali. So 4 kali 2, kita dah dapat 8, 9. 9 kali kita selawat kepada Nabi SAW setiap hari. Maknanya sekiranya Allah tidak mewajib, itu belum cerita solat-solat sunat lah. Kalau kita sembahyang solat sunat, lagi banyak kita selawatkan Nabi sebenarnya. Ya.
Jadi kalau Allah tidak mewajibkannya, dibimbangi umat Nabi SAW makin jauh dengan baginda, makin lupa kepada baginda. Ya, jadi Allah Ta'ala ingin nama Nabi SAW itu sentiasa ada di bibir umatnya dan juga sentiasa berada dalam ingatan umatnya. Sebab bila kita selalu sebut nama orang tu, kita tak lupa kat dia. Macam kita nak sebut nama mak ayah kita. Jadi kita tak mudah lupa. Kalau jarang sebut, ni lama-lama lupalah. Itu antara hikmah di antara beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Banyak lagi lah hikmah itu sebahagian yang disebutkan. Baik. Tetapi berselawat kepada keluarga Nabi SAW itu bukan rukun, itu sunat saja. Ya, sunat hayat. Berkata pula setengah sahabat kami, hukumnya juga wajib. Dan yang afdal, dia mengatakan dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat pertama kata berselawat kepada keluarga Nabi itu juga wajib. Pendapat yang kedua kata berselawat kepada Nabi SAW saja wajib. Adapun keluarga Nabi itu sunat. Tapi pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, berselawat kepada keluarga Nabi itu sunat. Yang wajibnya adalah berselawat ke atas Nabi SAW. Maksudnya kalau siapa yang semayang, dia nak cepat, misalnya contoh, dia tak selawat kat keluarga Nabi, dia selawat kat Nabi SAW saja, sah salatnya. Cuma menyalahi yang afdal. Dia menyalahi yang afdal. Maknanya dia tinggalkan buat yang benda yang lebih afdal. Itu maksud dia. Kalau dia buat tu lebih besar lah pahala dia. Ya, lebih besar pahalanya. Baik. Demikian juga berselawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim itu juga sunat. Itu juga sunat. Dia tidak menjadi hukum wajib. Ya. Itu pun diperbincangkan. Kenapa diselawatkan ke atas Nabi Ibrahim? Kenapa tak diselawatkan kepada Nabi Adam, Nabi Idris? Bukankah mereka itu semua juga para anbiya alaihimussalatu wassalam? Ya. Ulama bincang bab ni. Ada ulama jawab, Ibnu Hajar kata, kerana masa Nabi SAW Mi'raj, dalam banyak-banyak Rasul yang tanya umat Nabi dan kirim salam kepada umat Nabi ni, hanya Nabi Ibrahim AS. Nabi lain tak tanya khabar tuan-tuan. Bukan dia tak sayang, tapi dia tak tanya khabar lah. Dia hormat tapi dia tak tanya khabar. Sebab tu bila Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim AS di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim AS bagi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan aqri'u ala ummatika bisalam. Aku nak kirimkan salam kepada umat engkau wahai Muhammad, dan bagi tahu dekat umat kamu bahwasanya syurga ini tanahnya lapang. Tanahnya luas. Memang ada istana, ada pokok-pokok indah, tapi banyak lagi tanah yang luas yang belum diusahakan. Jadi suruhlah mereka itu memperbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Kerana setiap kali mereka ucap zikir itu, Allah akan keluarkan pokok baginya di dalam syurga. Setengah riwayat kata Allah tambahkan kekayaan perbendaharaannya di dalam syurga. Jadi siapa yang banyak baca zikir hauqalah ni, esok dia balik, dia tengok syurga dia tu,
Landscape dia meriah lah sikit. Berbanding kawan sebelah dia ni, tengok banyak je lapang. Berapa lapangnya? Itulah, dulu tak sempat nak usahakan, bajet tak cukup. Bajet tak cukup lah, tak zikir. Bukan bajet tak ada, bajet ada. Cuma tak guna bajet. Jadi siapa yang lebih lah dia dapat. Ya. Maka disebabkan kerana itu, Allah perintahkan Nabi SAW selawat juga kat Nabi Ibrahim. Kerana ingatan Nabi Ibrahim AS kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada juga pendapat mengatakan kerana Nabi Ibrahim AS itu adalah bapa kepada para anbiya. Kalau Nabi Adam dikenali bapa manusia, kalau Nabi Ibrahim AS dikenali bapa para nabi dan rasul. Sebab semua susu galuh para nabi itu, daripada zuriat mereka tak banyak lahirnya nabi-nabi dan rasul. Kecuali susur galuh nasab yang keluar daripada keturunan Nabi Ibrahim AS melalui jalur Ishaq dan melalui jalur Ismail, keluarnya Nabi yang terakhir. Jadi banyak Nabi-Nabi ni lahir daripada nasab keturunan Nabi Ibrahim AS. Itu pendapat kedua. Jadi bila selawat kat Nabi Ibrahim, macam selawat kepada semua para anbiya. Banyak Nabi-Nabi ni datang melalui keturunan Nabi Ibrahim AS. Pendapat ketiga kata, daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim, syariatnya sama. Syariatnya, tata cara syariatnya sama. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yaqub sampai ke Nabi SAW, syariat tu dah mula berbeza-beza. Jadi sebab tu tak perlu Nabi Ibrahim kat atas. Sebab macam bila selawat kat Nabi Ibrahim, dia merangkumi Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim AS. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh ni, tak banyak Allah cerita dalam Quran tentang kaum, tentang syariat mereka. Kerana dia tak jauh lari daripada syariat Nabi Ibrahim AS. Tapi bila main kepada bawah, Ishaq, Yaqub, Yusuf, yang ni Allah cerita sikit. Kerana ada sedikit perbezaan dari sudut syariat Nabi-Nabi itu dengan yang sebelumnya. Maka disebabkan itu perlu disebut doa untuk mereka dan tidak perlu ke atas Nabi Ibrahim dan ke atasnya kerana persamaan dan tiada perbezaan. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi banyaklah pendapat-pendapat ulama ni. Ada yang mengatakan kerana nak menunjukkan syariat Nabi Muhammad SAW ni mempunyai hubungan dengan syariat Nabi Ibrahim. Sebab orang Yahudi berpendapat syariat Nabi Muhammad SAW ni bukan untuk Nabi mereka dan bukan untuk mereka. Jadi bila Nabi SAW selawat kepada Nabi Ibrahim, masuk dalam keturunan Nabi Ibrahim tu Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun. Jadi itu menafikan dakwaan Yahudi dan ahli kitab yang mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW ni untuk kaum Arab saja. Dia bukanlah merangkumi untuk Bani Israel. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami meriwayatkan cara selawat begini pada kedua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Ujrah daripada Nabi SAW, kecuali sebahagian daripadanya maka dia adalah sahih juga dari selain riwayat Ka'ab dan akan dibentangkan perinciannya dalam kitab selawat ke atas Nabi SAW. Yang wajib daripada selawat itu ialah, kata Imam Nawawi, Allahumma salli ala Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah selawat ke atas Nabi. Dan kami ada suatu wajah yang tiada boleh melainkan dengannya. Wajah tu riwayatlah ya. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala Nabi pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad pun boleh. Dan kami juga ada wajah yang lain juga mengucapkan ucapan Allahumma salli ala Ahmad pun boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Nabi boleh. Allahumma salli ala Ahmad pun boleh. Dan satu lagi riwayat juga menyebutkan wajahnya Allahumma salli alaih.
pun boleh. Walaupun tak sebut Nabi, tak sebut nama Muhammad, tak sebut nama Ahmad, sebut Allahumma salli alaihi pun boleh. Sah semuanya. Katakan satu orang tu dia selawat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Boleh. Sah selawat macam tu pun. Sebab ada wajah-wajah, maknanya ada riwayat-riwayat, versi-versi yang berbeza-beza. Ya, sebab bila sebut An-Nabi, dia tak akan merujuk Nabi lain. Dia mesti merujuk Nabi Muhammad SAW saja. Sebab dalam Quran, bila Allah sebut nama Nabi-Nabi lain, Allah tak sebut lafaz An-Nabi. Allah sebut direct nama. Ya Musa, Ya Isa, Ya Harun. Allah tak sebut Ya An-Nabi Harun. Tak ada. Kalau Allah sebut saja Ya Ayuhan Nabi, Ya Ayuhan Rasul, itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Walaupun kesemua yang lain pun Nabi dan Rasul. Tapi sebab adabnya Allah, beradabnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkanlah kalau Allah Ta'ala nak panggil nama Nabi Muhammad pun, Allah tak panggil Muhammad saja. Allah panggil An-Nabi ataupun Allah panggil Ar-Rasul. Adab Allah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan para anbiya yang lain alaihimus salatu wassalam. Ya. Baik. Tapi sebaiknya kita sebut nama lah daripada alaihi, tapi sahlah kalau dia buat macam tu pun sahlah. Ya. Adapun tasyahud awal, maka tidaklah wajib padanya selawat ke atas baginda tanpa ada khilaf ulama. Tetapi apakah ia dianjurkan? Ada dua pendapat. Yang tepat dari mazhab Syafi'i ialah memang sangat dituntut, tetapi tidak dituntut berselawat ke atas keluarganya menurut pendapat yang sahih di dalam tasyahud awal. Tasyahud awal, kalau kita baca lepas wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup. Tak payah wa ala al-Muhammad pun, dan tasyahud awal pun boleh. Ya, yang penting kepada baginda sahaja. Ya. Ada pendapat mengatakan juga dalam mazhab Syafi'i juga dia ada macam-macam pendapat. Mengatakan dituntutkan juga. Tuntut pada siapa ni? Kepada keluarga Nabi. Ya. Tetapi sebahagian sahabat kami ni ulama dalam mazhab Syafi'i yang lain lah. Seperti riwayat daripada riwayat daripada Al-Haythami dalam mazhab Syafi'i, riwayat daripada Ar-Ramli, Suyuti yang mengatakan hukumnya makruh. Maknanya selawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya makruh. Yang cukup hanya kepada Nabi SAW saja di dalam tasyahud awal. Kenapa? Sebab tasyahud awal ni dia digalakkan untuk diringkaskan. Jangan lama. Tasyahud awal ni just macam nak relax sekejap sebelum nak sambung rakaat yang ketiga. Jadi dia tak perlu panjang-panjang. Dalam satu hadis, sahabat kata Nabi duduk tasyahud awal tu macam orang baru duduk, tak sempat panas punggung dia dah bangun dah. Duduk, tak sempat suam, bangkit dah. Maknanya sekejap lah. Nak bagi syarat tu sekejap. Bukanlah maksudnya tuan-tuan duduk tu terus bangkit, tidak lah. Itu perumpamaan lah. Nak katakan duduk dalam tasyahud awal ni tidak panjang. Dia tidak lama. Dia tak disyariatkan memanjangkannya. Dia berbeza dengan kita duduk tasyahud akhir. Tu tasyahud akhir memang kena lama. Suatu tuan-tuan tengok duduk tasyahud akhir, dia lama sebab punggung kita atas lantai. Nak lama pun tak apa. Kalau tasyahud awal, punggung kita atas telapak kaki kiri. Kalau lama, kebas kaki ya. Sebab tu cara duduk pun diberi cara duduk yang berbeza. Satu tawarruk, satu iftirash. Nak menunjukkan duduk di atas telapak kaki kiri tu kadar lamanya macam tuan-tuan duduk antara dua sujud. Tak lama. Sujud tu yang kena lama. Duduk antara dua sujud dia sederhana, dia tak lama. Macam itulah duduk tasyahud awal. Tapi tasyahud akhir lama.
Sebab tu lepas baca tasyahud akhir pun kita boleh berdoa, sambung berdoa yang kita tak sempat nak cover masa sujud tadi, boleh cover lepas tu. Jadi boleh lama. Sebab di waktu itu juga adalah waktu mustajabnya doa. Ya. Baik. Dan di sini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, ini sebagai tambahan lah. Ada 15 perkara faedah daripada tasyahud. Selawat, minta maaf. Yang pertama adalah mengikuti perbuatan Allah dan para malaikat. Selawat ni bukan kita saja yang selawat kat Nabi SAW ni. Bukan makhluk selain daripada manusia saja. Bahkan pencipta Allah Azza wa Jalla berselawat kepada Nabi SAW setiap kali nama Muhammad itu disebut. Maknanya kata kalau saya sebut nama Nabi Muhammad, ada antara kita tak selawat, Allah selawat. Jadi siapalah kita yang tak selawat ni? Kan? Siapalah kita ni? Tapi kena ingat, nama Muhammad yang disebut itu merujuk kepada siapa? Nabi SAW. Kalau nama Muhammad kawan kita, tak dapatlah Allah selawat kat dia. Dia nama saja, tapi dia tu tak layak lah dapat selawat. Maksudnya bila sebut perkataan Muhammad itu, dia merujuk kepada susuk tubuh baginda Nabi SAW. Itu kemuliaan baginda, keistimewaannya. Ya. Karena Allah sendiri sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perkataan ni tiap-tiap kali hari Jumaat memang kita selalu duduk dengar lah tuan-tuan. Khatib baca masa khutbah yang kedua. Dan masa tu jugalah orang baru celik mata setelah tidurnya. Tengok khutbah kedua tu, orang celik balik kan. Khutbah pertama tu dia pejam. Sebab khatib kata ittaqullah. Mereka pejam lah. Mai khutbah kedua, mereka celik balik. Baik. Yang kedua, mengangkat darjat. Berselawat kepada Nabi SAW ini dapat mengangkat darjat, menghapuskan dosa, ya. Mengangkat darjat apa ni? Mengangkat darjat kita di dalam syurga. Dia nak upgrade dalam syurga ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh pakai amalan tuan-tuan dah. Sebab amalan tuan-tuan dah habis. Allah hisab, Allah Ta'ala timbang berapa jumlah amalan tuan-tuan tu, dengan nilai amalan itulah menentukan di syurga mana tuan-tuan duduk. Kekayaan yang ada tu berdasarkan pahala tadi tu, tengok balik duit berapa banyak ni. Contohlah kalau kita bagi contoh nilai duit lah, nilai berapa banyak ni, nilai ni layak untuk syurga ni. Bila dah masuk syurga tu, nak pergi syurga lain tak boleh lah, sebab nilai tu hanya layak untuk syurga tu. Nak naik syurga lain macam mana? Mesti dengan izin Allah. Itu yang pertama, rahmat dia. Kalau tak dapat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua tu saja. Atau yang ketiga, ulama kata syafaat ahli syurga yang berada di atas. Dulu dia kawan dengan kawan dia. Kawan dia ni 20 orang contohnya. 19 orang duduk syurga Naim. Dia ni duduk syurga Ma'wa. Rendah sikit. Kawan dia cari, mana kawan kita dulu, hak tadarus sekali, main semayang sekali, tak ada pun. Cek-cek balik, dalam syurga kita ni tak ada senarai nama dia. Rupa-rupanya dia duduk di level bawah. Dia ada kod dia ni. Kod dia ni dia tak boleh pakai untuk syurga lain. Dia pergi tekan lah macam mana pun, rejected. Dia siapa duduk atas, dia boleh pergi turun bawah. Jadi kawan dan ni bolehlah minta, ya Allah, dengan syafaat kami semua, kami nak pergi tarik kawan kami buat naik ke atas. Kalau Allah izin, dia naik. Tapi agak-agak tuan-tuan lah,
Agak-agak lah. Kawan kita ni kalau dia dah syok duduk dalam syurga tu, kalau dia nak ingat kat kita pun setelah berapa lama lah. Dia dah syok duduk. Mana haji seorang tu? Dah 100 tahun dah kawan duduk kat bawah. Baru teringat. Oh, sungguhlah haji. Kalau dia teringat. Kalau dia tak teringat, duduklah bawah tu. Takkan tuan-tuan tak biasa. Kawan kita kat dunia pun macam tu lah. Time dia dapat berani gam, dia tak ingat kita. Habis tu baru teringat. Oh, haji tu tak panggil tadi. Tak apa lain kali ya. Lain kali tu lama lah nak tunggu. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi kita janganlah duk berharap sangat. InsyaAllah mereka ingat. Yalah, memanglah. Kalau mereka ingat. Kalau Allah ingatkan mereka, mereka ingat lah. Tapi cara nak dapat lagi syafaat Nabi SAW. Macam mana? Selawat tadi. Dia boleh request. Ya Allah, saya nak upgrade. Apa alasan nak upgrade? Selawat saya. Baik, upgrade. Allah kata kat Nabi SAW, dia request untuk upgrade. Nabi SAW bagi syafaat, naik dia. Oh, bukan senang. Nak upgrade tu. Ya. Sebab itu, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat An-Nasai, baginda menyatakan, man salla alayya salatan wahidah, sallallahu alaiha 10 salawat. Satu selawat, Allah selawat kepada dia 10 kali. 10 kali selawat. Dan diampunkan 10 dosanya dan juga diangkat baginya 10 darajat. 10 darajat. Ya. 10 gandaan lah. Maknanya dekat sini, kalau dia masuk syurga, nikmat tu Tuhan ganda 10 kali ganda. Banyak tu. Maksudnya kalau kita dapat satu nikmat tu, 10 ganda. Sebanyak mana yang kita dapat tu, Allah gandakan 10 ganda. Itu kalau satu selawat. Kalau banyak, banyak lagi lah tuan-tuan. Kaya lah. Baik, itulah nazar. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat dan dirahmati oleh Allah. Kemudian antara daripada kelebihan itu, berselawat kepada Nabi SAW ini antara amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala banggakan di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Maksudnya siapa yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, ialah salah satu daripada amalan yang mana Allah menyebut namanya fil mala'il a'la, iaitu di sisi kerajaan Allah yang tinggi. Ya. Lagi banyak dia selawat, lagi banyak Tuhan puji dia. Ya, mana Allah sebut nama dia. Dia tuan-tuan, kita ni tak ada lah benda yang paling bernilai dalam hidup kita yang menyentuh emosi dan rasa kebanggaan dalam jiwa ni, kalau ibu kita buat satu pengisytiharan di hadapan khalayak orang ramai, yang kita ni anak yang paling dia redha. Oh, yang itulah perkataan yang paling indah dalam hidup kita ni. Itulah paling mengasyikkan sekali. Tapi ada benda lebih tinggi daripada itu, yang lebih kita banggakan. Sebab setengah orang, anak dia berjaya, dia bangga. Tapi apakah dia tu bangga di sisi mak dia? Anak dia berjaya, dia bangga, tak apalah. Dia tu sendiri, apakah dibanggakan di sisi ibu ayah dia? Tapi benda yang paling bermaruah dalam hidup kita ni, sebagai hamba Allah, Allah Ta'ala bangga kita sebagai hamba dia. Inilah yang paling tinggi atas segala kepujian yang ada atas muka bumi ni. Sebab yang puji kita bukan makhluk. Kita ni makhluk puji pun kembang habis dah. Dah jadi macam cucuk kembung. Ini kan pula yang memuji kita ni Allah Azza wa Jal. Seluruh makhluk 7 petala langit, 7 petala bumi mengenali kita. Nama kita tu disebut oleh mereka. Dikenali oleh para malaikat dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat dengan mata. Oh, yang inilah lebih hebat sekali. Masa bila kita tahu benda tu hebat? Masa kita mati ya.
Masa hidup ni, mungkin kalau kita mati pun, ahli qaryah kata, yang mana satu ni? Ada haji tu selalu mai. Ya, memanglah, tapi saya tengok muka saya kenal lah, tapi nama tak glamour. Masa kita datang semayangnya, kita tak ada apa-apa kepentingan lain. Tapi bila dia mati, di sisi Allah, sebut saja nama dia, pintu langit menantinya. Semua pakat duk sebut perkataan-perkataan yang baik. Bila malaikat dengar nama dia, malaikat sebut gelaran-gelaran yang baik kepadanya sepanjang laluan langit itu sehingga dia menghadap Allah Azza wa Jal. Oh, yang itulah lebih hebat daripada dia diarak pada hari perkahwinan dia. Lebih besar daripada itu. Tapi yang tahu dia lah, orang yang hidup tak tahu apa pun, tak dengar kepujian itu. Salah satu cara dia, banyaklah amalan nak bagi Allah Ta'ala bangga ni. Tapi salah satu yang mudahnya, banyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Dan yang terakhir kalau saya boleh kongsi dekat sini adalah, mereka yang paling banyak berselawat itu adalah mereka yang paling hampir duduk dengan Nabi SAW di padang mahsyar. Kerana dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, aqraba minkum ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat di kalangan kamu di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Maknanya kalau bangkit di padang mahsyar tu, nama tuan-tuan tu dah ada dalam salah satu seated, tempat duduk golongan VVIP. Saya bila baca mahsyar ni, jadi takutlah tuan-tuan. Sebab kita bangkit di padang mahsyar ni, tempat berdiri kita ni, kita tak boleh pilih. Kita telah ditentukan di mana tempat berdiri kita. Macam tuan-tuan masuk masjid ni, tuan-tuan boleh pilih. Nak duduk bawah aircon, nak duduk bawah kipas, nak pilih tiang mana, nak pilih duduk dengan kawan siapa, boleh pilih. Tak ada masalah. Balik rumah pun kita boleh pilih. Semua Tuhan bagi kita pilih. Balik ke akhirat minta maaf lah. Bangkit-bangkit sebelah ni, zaman bila? Kami zaman kaum Nabi Nuh. Ui, depan ni main mana ni? Oh, kita tak pernah jumpa. Memang tak pernah jumpa. Saya kaum Nabi Musa. Nabi Musa pula dah. Jangan duk berangan lah bangkit-bangkit geng karya Al-Falah saja. Tak ada. Walaupun kubur sama USJ 22. Bangkit tak sama. Semua orang lain tak kenal. Dan tempat kita tu duduk berdiri di mana yang Allah perintahkan malaikat tetapkan kita di situ. Kau nak pilih, saya ni tak biasa duduk dengan orang-orang saya tak kenal ni, boleh pindah duduk tempat lain? Tak boleh lah. Cakap boleh, tapi tak ada siapa nak dengar apa kita cakap. Sebab masing-masing pun masih dalam keadaan memikirkan nasib masing-masing. Ya. Maknanya nak katakan gambaran mahsyar ni lebih teruk daripada gambaran di Arafah tu. Arafah sekurang-kurangnya tuan-tuan pergi pada Arafah, tuan-tuan duduk di kemah yang geng KT tuan-tuan lah. Geng Asia, geng Malaysia dengan Malaysia, travel tu duduk dengan geng travel tu. Syok lah sikit nak sembang. Ni kalau tuan-tuan pergi Arafah, duduk sebelah, hak ni bahasa Afrika, kawan sebelah ni Arab, sebelah ni Korea, belakang jemput, nak sembang apa? Cakap Melayu dia tak faham, kawan dia balas balik kita tak faham. Nak cakap apa? Boleh? Pergi Arafah macam tu. Tahun depan dia kata saya tak mau, travel ni tak bagus. Nak cakap siapa pun tak faham. Macam tu lah ke akhirat pun. Manusia macam-macam bahasa, macam-macam bangsa ada ada. Kita cakap apa bukan dia faham pun. Itu kalau boleh cakap lah nak cerita kan. Ya? Baik. Sudah tuan-tuan, tamat sampai situ dulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang untuk tajuk yang seterusnya insyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh tasbih kafarah surah Allah subhanahu.